Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Dr. Noorhayati Rusli dan Datuk Dr. Chong Chee Kiong. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 119 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah cumulative case yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,766 kes, iaitu bersamaan dengan 53.4% daripada jumlah keseluruhan kes. Justru bilangan kes yang discharge hari ini adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 16 April 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 110 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 5,182 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,332 kes dan mereka telah dimasukkan dan diasingkan di hospital dan diberi rawatan. Sehingga kini, seramai 56 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 29 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 1 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah cumulative kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 84 kes, iaitu bersamaan dengan 1.62% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-84 iaitu kes 4,711 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit jantung dan darah tinggi. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 9 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 15 April 2020 jam 12.55 tengah hari. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga beliau. Seperti yang pernah dimaklumkan sebelum ini, golongan warga emas didapati agak terjejas dengan wabak COVID-19, di mana terdapat banyak kes jangkitan dan kematian berkaitan dengan COVID-19 di kalangan kumpulan berusia 60 tahun ke atas. Warga emas adalah kumpulan berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi dan kematian akibat jangkitan COVID-19 kerana faktor umur dan juga penyakit kronik. Ini merupakan satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara yang terjejas dengan wabak ini. Statistik menunjukkan terdapat 2 kumpulan umur masyarakat yang paling tinggi kes COVID-19 berbanding dengan kumpulan umur yang lain, iaitu 20 tahun sehingga 24 tahun dan juga 56 tahun sehingga 59 tahun. Ini dapat dilihat pada carta bilangan kes positif COVID-19 mengikut umur. Namun apabila statistik bilangan kes COVID-19 ini dipadankan dengan populasi bagi setiap kumpulan umur, jelas dapat dilihat bahawa kadar insiden COVID-19 bagi 100,000 populasi di Malaysia adalah paling tinggi bagi kumpulan umur 55 sehingga 59 tahun dan juga 60 sehingga 64 tahun. Statistik kes kematian COVID-19 yang telah direkodkan setakat ini pula menunjukkan bahawa 62.6% daripada kes kematian adalah berumur 60 tahun ke atas. Jika dilihat daripada faktor comorbidity, didapati 80.7% kes kematian mengidap penyakit kronik, misalnya penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang, penyakit jantung dan lain-lain penyakit. Didapati keboleh-bolehan dan prognosis bagi sembuh jangkitan COVID-19 adalah lebih baik sekiranya rawatan dimulakan awal. Justru amat penting bagi kumpulan warga emas untuk mendapatkan rawatan segera
walaupun hanya mempunyai gejala ringan seperti demam, batuk, sesama atau sakit tekak. Adalah menjadi tanggungjawab ahli keluarga memastikan golongan warga emas mendapat rawatan segera jika tidak sihat. Pastikan bekalan ubatan mencukupi dan patuhi temujanji rawatan dan barang keperluan harian mencukupi. Pengamalan tahap kebersihan diri yang tinggi, misalnya kerap mencuci tangan dengan air dan sabun. Mengamalkan jarak sosial yang selamat iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Sekiranya diperlukan khidmat nasihat, warga emas serta orang ramai boleh menghubungi Virtual Health Advisory melalui portal Kementerian Kesihatan daripada 8.30 pagi sehingga 5 petang setiap hari. Sehubungan dengan itu, bagi memastikan bekalan obat pesakit adalah mencukupi dan tidak terputus, di samping mengurangkan keperluan warga emas serta pesakit kronik keluar rumah, pihak kementerian amat menggalakkan pesakit yang diberi rawatan obat untuk penyakit kronik supaya menggunakan perkhidmatan tambah nilai farmasi ataupun value added services yang telah sedia ada ditawarkan di fasilitis Kementerian Kesihatan. Antara perkhidmatan tambah nilai farmasi yang ditawarkan adalah obat melalui pos. Yang kedua, farmasi pandu lalu. Yang ketiga, local for you. Dan yang keempat, sistem temu janji farmasi iaitu telefon dan ambil, SMS dan ambil dan sebagainya. Pesakit digalakkan untuk menggunakan perkhidmatan pembekalan obat melalui pos dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Ini membolehkan obat dihantar terus ke rumah pesakit tanpa pesakit perlu datang ke hospital ataupun klinik kesihatan bagi mengambil obat susulan mereka. Kementerian Kesihatan juga prihatin terhadap kesihatan warga emas yang tinggal di institusi jagaan bagi warga emas, terutama bagi institusi yang mempunyai ramai penghuni serta mengalami kesukaran mengamalkan jarak sosial yang selamat. Susulan daripada itu, Kementerian Kesihatan telah bekerjasama rapat dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat membangunkan garis panduan Recommendation for the COVID-19 Pandemic for Private, Public and NGO Residential Aged Care Facilities. Kementerian Kesihatan turut memantau pengurusan kesihatan berhubungan dengan pencegahan COVID-19 di Rumah Seri Kenangan dan Rumah Ihsan bersama-sama Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bahan sebaran berbentuk infografik mengenai langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 telah disebarkan kepada 344 buah institusi yang dilesenkan di bawah Akta Pusat Jagaan Akta 506 dan lain-lain institusi penjagaan. Terima kasih diucapkan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Badan Bukan Kerajaan dan pihak swasta yang banyak membantu dalam perkara ini. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian COVID-19 melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Dan saya susuli dengan laporan beberapa kluster COVID-19 di Malaysia. Dan ada pertambahan 3 kes di flat di Kampung Baru menjadikan jumlah kes 30. Dan ada juga pertambahan kluster Sendayan iaitu 26 kes menjadikan jumlah 66 kes di mana melibatkan pelajar tahfiz sekeluarga 11 orang dan juga lembaga pengarah. Juga ada pertambahan di madrasah di Sungai Dui iaitu ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah 127 kes. Dan seterusnya ialah di PUI Italy di Sarawak ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 53 kes. Dan kluster persidangan gereja di Sarawak juga ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah 123 kes. Dan kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling, jumlah kes positif ialah 1939 kes
dan sampel yang diambil setakat ini dah 25,405 sampel dan bilangan yang negatif ialah 20,990 dan ia melibatkan 5 generasi kes daripada kes indeks 767 ke generasi kelima melibatkan 7 kes. Seterusnya laporan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, iaitu dimaklumkan di Bandar Baru Ibrahim Majid ada pertambahan kes positif iaitu 11 kes menjadikan jumlah kes positif ialah 183 dan juga pertambahan di Kampung Sungai Dui iaitu pertambahan 1 kes menjadikan jumlah dia 129 kes di mana 127 kes melibatkan pelajar-pelajar madrasah tahfiz. Dan juga bukan Kampung Sungai Dui ada pertambahan 3 kes menjadikan 312 kes. Dan dilihat pada Selangor Mansion, Menara Plaza City One tiada pertambahan, Malayan Mansion tiada pertambahan, kekal. Selangor Mansion ada pertambahan 1 kes menjadikan dia 84 kes. Dan kalau ada apa-apa soalan, silakan. Datuk.